Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal teori ataupun ramalan berapakah bounty Strike Pirates selepas berakhirnya Perang Wano. Yang mana kita pun tahu sewaktu sedang berlangsungnya Perang Wano, setiap anggota Strike Pirates diorang dapat opponent yang tersendiri kecuali Chopper dan juga Brook. Cumanya diorang adalah juga membantu sewaktu dalam pertarungan dan diorang juga mempunyai peranan yang tersendiri. Diorang ada peranan yang cukup penting dalam Perang Wano dengan tumpuan utama sewaktu sedang berlangsungnya Perang Wano dan tentulah pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. Yang kedua pula, Zoro telah bertarung dengan First Commander Beast Pirate iaitu King. Yang ketiga, Sanji dia bertarung dengan Commander Beast Pirate juga iaitu Queen. Keempat, Jinbei versus Usopp. Kelima, Franky versus Sasaki. Keenam, Robin versus Black Maria. Dan yang terakhir, Usopp team up dengan Nami telah berhadapan dengan gandingan adik-beradik iaitu Alti dengan Page One. Malah apa yang lagi menarik, kesemua anggota Strike Pirate telah berjaya untuk menewaskan kesemua opponent yang diorang sedang hadapi. Jadi disebabkan kejayaan mereka selepas berjaya memperoleh kemenangan menewaskan Beast Pirate, jadi dah tentulah harga buruan mereka semakin meningkat dan mereka makin dikenali sebagai satu kumpulan lanu yang makin berbahaya dan merupakan satu ancaman yang cukup besar terhadap world government. Cumanya untuk dalam video kali ini, aku bukannya nak predict kesemua bounty anggota Strike Pirate selepas tamatnya Perang Wano. Tapi untuk dalam video kali ini, aku akan fokuskan dulu dekat 3 karakter tumpuan dalam Strike Pirate iaitu Monster Trio, Luffy, Zoro dan juga Sanji. Manakala untuk anggota-anggota yang lain pula, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan dan aku ada masa kelapangan, aku akan cuba buat dalam satu video yang lain, okey? Dan untuk dalam video ni, aku bukannya akan predict dengan jumlah yang tepat ke apa tau. Sebagai contoh, aku bukannya akan letak harga yang tepat. Contohnya macam 1.6 bilion ke 3 bilion ke apa. Tapi aku akan bagi anggaran berapakah bounty yang mereka peroleh selepas tamatnya Perang Wano. Contohnya macam 1 bilion ke 2 bilion ataupun 1.5 bilion ke 2 bilion. Anggaran-anggaran macam tu lah. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen kat bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Kita start dulu dengan pertarungan ketiga yang paling hype sewaktu dalam Perang Wano, iaitu pertarungan di antara Sanji menentang Second Commander Beast Pirate iaitu Queen. Sanji telah pun berjaya menewaskan Queen dengan hasil kekuatan dia sendiri tau, tanpa menggunakan Soldier Ma ataupun dia jadi Superman ke apa. Bukannya ada keluar laser dari mata ke apa, tapi dia adalah kekuatan superhuman sekarang ni. Sanji telah pun berjaya menewaskan Queen selepas Sanji telah menyerang Queen bertubi-tubi menggunakan tendangan berapi dia iaitu Besekote, Pereron, Jome, Abifte, Tenron, Flanche, Kue, Poire, Jare, Bof, Bas, Bleh. Berbalik-balik lidah aku sebut nama serangan si Sanji ni. Yang bukan-bukan je lah nama serangan dia ni. Aku pun tak tahulah bahasa mana yang dirembat jadikan nama serangan dia. Tapi aku nak minta maaf tau. Aku nak minta maaf sangat-sangat kalau aku salah sebut ke apa. Aku rasa, payah mat nak sebut. Berbelit lidah. Nampak macam syirik ke apa kan. Tapi kita sebab je lah sebut nama serangan si Sanji ni. Tak kisahlah berbelit lidah macam mana pun, asalkan ada bunyi. So selepas je Sanji telah melancarkan satu serangan yang cukup padu terhadap Queen, jadi tak lama lepas tu pun Sanji telah diumumkan sebagai pemenang untuk dalam pertarungan tersebut. So disebabkan Sanji telah berjaya menewaskan salah seorang top commander Yonko, jadi dah tentulah bounty Sanji ni akan meningkat dengan cukup mendadak kan. Bukannya cika-cika lagi. Dan disebabkan Sanji telah berjaya menewaskan Queen, so dekat sini dah memang confirm secara official kekuatan Sanji dah boleh berada dalam top commander level. Lepas ni lawan-lawan Sanji pun bukannya level-level macam Along ke Dom Creek ke yang lemah, tak ada dah lah kan. Tapi Sanji dah berada dekat dalam satu level yang dia akan berhadapan dengan opponent-opponent yang cukup kuat. Jadi sepanjang anime One Piece berjalan, kita dapat tengok Sanji telah pun mendapatkan bounty pertama beliau selepas tamatnya insiden dekat Enies Lobby, yang mana Sanji telah berjaya menewaskan Jabura yang merupakan salah seorang dari anggota CP9, dan Sanji telah menerima bounty sebanyak 77 juta berry. Selepas dari itu, bounty Sanji telah meningkat sewaktu tamatnya Dressrosa Arc sebanyak 177
juta berry. Dan dekat sini ada benda yang cukup menarik tau, yang mana poster bounty untuk Sanji telah pun berubah dari dead or alive terus dia menjadi only alive, disebabkan rupanya Sanji merupakan salah seorang anak kepada Vinsmoke Judge dan nama sebenar Sanji adalah Vinsmoke Sanji. Jadi selepas mereka telah berjaya melepaskan diri dari kawasan jajahan Big Mom, bounty Sanji telah pun meningkat sebanyak 330 juta berry dan menjadikan bounty Sanji adalah bounty kedua yang paling tinggi dalam cruise ride pirate sampailah sekarang ni. Tapi tak adalah kira dengan Jinbei tau. Kalau kira dengan Jinbei sekali, confirm lah Jinbei nombor 2 sekarang ni. Part Sanji dapat bounty baru dia ni kan, Sanji memang suka gila lah dengan bounty dia, disebabkan bounty Sanji sekarang ni lebih tinggi daripada bounty Zoro. Jadi bagi pendapat aku, disebabkan Sanji telah berjaya menewaskan top 2 commander untuk Beast Pirate, so aku beranggapan berkemungkinan besar bounty Sanji akan meningkat dengan cukup dada anggaran sebanyak 700 juta berry sehingga 1.5 bilion berry. Sebabnya bounty untuk Queen sekarang ni adalah sebanyak 1.320 bilion berry. Jadi kalau kita refer untuk bounty Luffy sebelum ni, yang mana selepas Luffy telah berjaya menewaskan dua orang commander Yonko Big Mom iaitu Cracker dan juga Katakuri, malah disebabkan Luffy telah pun membuat kekacauan yang cukup besar dekat kawasan jajahan Big Mom, bounty Luffy telah pun meningkat sebanyak 1.5 bilion berry. Jadi disebabkan tu aku percaya sangat bounty Sanji pun pasti akan meningkat dengan cukup tinggi selepas tamatnya Perang Wano. Paling kurang pun aku rasa bounty Sanji mungkin akan melebihi 1 bilion berry selepas Sanji berjaya menewaskan salah seorang komander Yonko. Untuk Zoro pula, macam apa yang kita tahu, Zoro telah berjaya menewaskan top komander untuk Beast Pirate iaitu King yang mempunyai bounty sebanyak 1.39 bilion berry. Dan bagi aku, pertarungan di antara Zoro menentang King ni memang cukup padu gila dan memang cukup sengit. Tambahan kita kena bagi kredit dekat Zoro juga tau, disebabkan walaupun keadaan Zoro waktu tu dah memang kritikal gila selepas beliau baru je berhadapan dengan dua orang Yonko iaitu Big Mom dan Kaido, tapi Zoro masih lagi mampu untuk bertahan dan berjaya menewaskan King menggunakan serangan King of Hell, 3 Dragon Style, 103 Sense, Soaring, Jigoki, Dragon. Jadi sekarang ni aku nak recap dulu bounty-bounty yang pernah Zoro dapat sebelum ni. Bounty pertama Zoro sebanyak 60 juta berry selepas apa yang telah berlaku dekat Alabasta, yang mana Zoro telah berjaya untuk menewaskan orang kanan Crocodile iaitu Dustborn ataupun Mr. One. Lepas dari itu, bounty Zoro telah pun meningkat sebanyak 120 million berry selepas apa yang telah berlaku dekat Enies Lobby dengan Zoro telah berjaya untuk menewaskan Kaku. Malah selepas insiden dekat Dressrosa pula, bounty Zoro telah pun meningkat sebanyak 320 million berry. Jadi aku berpendapat disebabkan Zoro telah berjaya menewaskan top commander untuk Yonko Kaido iaitu King, berkemungkinan bounty Zoro akan meningkat dan lebih tinggi dari bounty Sanji semula beranggaran 1.2 bilion berry ke 1.8 bilion berry. Yelah, bounty top commander Yonko Kaido pun dah sebanyak 1.39 bilion berry, jadi dah tentulah boleh jadi bounty Zoro akan meningkat lebih tinggi dari bounty Sanji dan juga King. Tapi secara jujur, kita jangan expect terlalu tinggi sangat tau. Walaupun Sanji dengan Zoro telah berjaya menewaskan top commander Yonko, tapi kita janganlah letak harapan terlalu tinggi sangat tau. Nak tengok bounty Zoro dengan Sanji akan meningkat dengan mencana, sebab yelah bounty diorang sebelum ni pun tak lebih dari 350 juta berry. Jadi mungkinlah bounty diorang ni akan meningkat sehingga 1 bilion berry, menandakan Zoro dengan Sanji dah layak untuk berada dalam level Commander Yonko. Aku yakin sangat bounty diorang ni memang paling kumai pun akan lebih lah 1 bilion berry. Tapi kita janganlah terlalu nak berharap sangat sampaikan nak bounty Zoro sebanyak 2 ke 3 bilion berry. Tu bagi aku dah melampau sangat lah. Sebabnya bounty Commander Yonko yang lain pun tak adalah sebanyak macam tu kan. Jadi kita kena bagi anggaran yang valid dan logik untuk terjadi. Yang terakhir pula iaitu Monkey D. Luffy, yang mana match di antara Luffy dengan Kaido ni lah merupakan pertarungan penentuan siapakah pemenang untuk dalam peperangan tersebut. Jadi untuk dalam match di antara Luffy menentang Kaido, kalau ikutkan sebenarnya Luffy tak berjaya pun menewaskan Kaido secara 1 lawan 1 dari awal perang bermula sampailah tamat, disebabkan Kaido pun bukannya dia lawan Luffy seorang je. Kaido
Kaido dari awal sampailah perang berakhir, Kaido telah pun berhadapan dengan opponent-opponent yang cukup tough. Malah percaya ataupun tak, sewaktu dalam perang Wano Ninja pun, Luffy telah ditewaskan oleh Kaido berkali-kali. Lebih dari 2 kali tau. Sampailah ke final round yang mana Luffy telah pun kembali semula dalam form yang baru, iaitu Gear 5 untuk menewaskan Kaido. Dan akhirnya Luffy telah pun berjaya untuk menewaskan Kaido menggunakan serangan Gomu Gomu no Bajrangan. Jadi disebabkan Luffy telah pun berjaya untuk menewaskan the strongest creature in the world dan merupakan salah seorang Yonko yang terkuat, iaitu Kaido, jadi memang tak heranlah kalau bounty Luffy akan meningkat dengan cukup tinggi sehingga kan bounty Luffy dah hampir untuk menyamai bounty Yonko yang lain. Korang jangan lupa pula tau, efek Luffy telah berjaya untuk menewaskan salah seorang Yonko ni bukannya kecil tau, tapi efek kemenangan Luffy ni akan mengubah era dan kestabilan dunia disebabkan Luffy telah pun menggugat the balance of the world. Jadi dah tentulah nama Luffy sekarang ni akan menjadi satu ancaman yang cukup besar terhadap world government. Lagi-lagi dah terbongkar Luffy merupakan Devil Fruit user yang telah dicari oleh world government setelah sekian lama, iaitu Devil Fruit Hitonomi model nikah. Jadi aku percaya sangat pasti lepas ni world government akan terus bertindak untuk memburu dan membunuh Luffy supaya dapat menghentikan ancaman yang ditakuti mereka setelah sekian lama. Jadi kita dapat tengok Luffy telah pun mendapatkan bounty pertama beliau sebanyak 30 juta berry selepas Luffy dah mula dikenali disebabkan dia telah berjaya untuk menewaskan beberapa lanun-lanun yang mempunyai bounty pada waktu tu. Lepas dari itu bounty Luffy terus meningkat sebanyak 100 juta berry selepas apa yang telah berlaku dekat Alabasta. Kemudian 300 dan 400 juta berry selepas tamatnya perang Marineford. Malah bounty Luffy semakin meningkat lagi sebanyak 500 juta berry selepas Luffy telah berjaya untuk menewaskan salah seorang sisir bongkai, iaitu Doflamingo. Dan yang paling latest adalah 1.5 bilion berry selepas Luffy telah pun berjaya untuk menewaskan 2 orang komander Big Mom dan telah membuat kekacauan dekat kawasan jajahan Big Mom. Jadi dengan Luffy telah berjaya untuk menewaskan 2 orang komander Yonko pun bounty dia terus meningkat dari 500 million berry ke 1.5 bilion berry. Jadi dah tentulah bounty Luffy selepas tamatnya perang Wano akan terus meningkat dengan cukup gila, yang mana aku dapat rasakan bounty Luffy akan meningkat sebanyak 2 bilion berry sehingga 3.5 bilion berry. Sebabnya level Luffy sekarang ni dah memang another level, jauh meninggalkan worst generation yang lain. Ancaman Luffy sekarang ni dah memang berbahaya untuk world government, dan aku dapat rasakan selepas apa yang telah berlaku dekat Wano ni, situasi dekat dalam dunia One Piece nanti mesti akan berubah gila, dan sasaran world government sekarang ni adalah Monkey D. Luffy. Jadi itu je lah kot pendapat aku yang tak seberapa ni untuk dalam video kali ni. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Kita share pendapat dan hormat pendapat orang yang lain, ok? Jangan fikir pendapat kita je yang betul tau. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.